الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, alhamdulillah, kita masih lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini di dalam tahun yang baru, iaitu tahun 2024, dan hari ini adalah 1 hari bulan 2024. Kita dah masuk kepada tahun yang baru. Mudah-mudahan tuan-tuan, tahun baru ni kita memperbaharui niat-niat kita, kemudian kita memperbetulkan tujuan daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita akan jadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahannya juga seluruh daripada umur kita ianya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seiringan dengan berubahnya tahun ni, tuan-tuan, maka kita nak kena ambil peduli, ambil tahu cakna. Bila bergeraknya tahun, maka bergeraklah umur kita. Bila mana bergeraknya umur, maka kita nak kena buat satu pembaharuan. Tentang kita nak kena maju, terutamanya pada agama kita, pada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sebagai muhasabah, tuan-tuan,
Allah Subhanahu wa taala dia menyebut di dalam salah satu firman dia, Allah Taala kata ya'lamu nadhahiran minal hayatid dunya. Manusia itu dia mengetahui dan dia pakar berkenaan dengan kehidupan dunia. Dan dengan kehidupan dunia ni dia cukup pakar, kemudian dia tahu dia nak buat macam mana dengan dunia dia. Dan ini adalah kerana manusia dia melihat, kalaulah dia tak buat apa-apa di atas muka bumi, dia tak buat apa-apa di atas dunia, maka nanti dia akan susah. Kemudian nanti dia akan menghadapi masalah. Dan maka manusia dia membangunkan dia punya keduniaan dia. Dan dekat sini bukan makna kata salah kita membangunkan dunia kita. Tak salah sama sekali. Bahkan sebahagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan kepada harta benda. Misalnya kalau orang yang nak pi haji, orang yang nak pi umrah, yang ni mestilah menggunakan duit. Dan kemudian orang yang nak mengeluarkan zakat, nak dapat kelebihan zakat itu, hendaklah orang itu dia mempunyai lebihan daripada harta dia. Dan jadi bukan salah kita membangunkan dunia, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut, dan ni sebagai muhasabah kita bersama. Sebab bila masuk kepada tahun yang baru, maka umur kita dah baru dah. Dan ada orang yang series 2 dia pi kepada series 3. Orang yang series 3 dia pi kepada series 4. Kemudian yang series 4 dia masuk kepada series yang kelima, keenam, ketujuh dan berikutnya. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala kata, dan ni muhasabah kepada manusia. Allah Taala kata ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka cukup pakar berkenaan dengan dunia. Dan dengan dunia ni kita boleh buat, kita boleh tahu, kita boleh teroka walaupun benda itu adalah benda baru. Dan tapi dengan agama kita masih lagi berada pada takut yang lama. Dan pada agama dia nak macam tu saja, tidak ada pembaharuan, tidak ada kemajuan di dalam agama dia. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala kata, manusia dia pakar berkenaan dengan dunia dia, wahum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka itu lalai, mereka itu tidak mengetahui berkenaan dengan hari akhirat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya dia boleh berkenaan dunia, tetapi berkenaan dengan soal akhirat ni dia kurang. Dan dunia dia maju, dunia dia hebat, tapi tang sembayang ya, tak payah ambil jauh-jauh lah. Tak payah ambil faraid, kita tak payah ambil mantik, kita tak payah ambil fiqh dan sebagainya. Dan cukup hanya kita tengok pada sembayang kita yang hari-hari kita duk buat. Dan kadang-kadang Fatihah pun dia tak tahu makna dia apa selama dia duk mendirikan sembahyang. Kerana tu Allah Subhanahu wa taala tegur manusia, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka itu tahu berkenaan dengan urusan dunia, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka dengan hari akhirat mereka buat tak peduli. Dengan hari akhirat mereka buat tak tahu. Dengan hari akhirat mereka lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan maka bila mai kepada tahun yang baru ni, bersempena dengan bertambahnya umur, bersempena dengan berlakunya pergerakan masa kepada kita, dan kita majukan agama kita. Dan kita teroka ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita teroka ilmu Allah Ta'ala ni
Bukan kerana kita nak tunjuk hebat kepada orang. Tuan-tuan, kalau tunjuk hebat kepada orang, rugi. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaulah ada orang yang dia belajar agama kerana dia nak mencari kesalahan saudara dia, kerana dia nak orang pandang dia sebagai orang yang hebat, kerana dia nakkan pengaruh yang ramai. Tuan-tuan, apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala? Anta sa'in fi hadmi dinik. Kamu sedang berjalan untuk menghancurkan agama kamu, kata Imam Ghazali. Tuan-tuan, maknanya apa? Orang yang menuntut ilmu agama untuk perkara dunia, tuan-tuan, dia sedang berjalan untuk kemusnahan. Pasal apa? Kerana usaha yang dia lakukan itu langsung tidak ada satu pun yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, habis itu yang kita duk mengaji hari-hari ini, tujuan dia untuk apa? Tuan-tuan, bila bertambah pengetahuan, semakin kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita akan melakukan perintah mengikut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab urusan agama, dia tak boleh reka ikut kepala kita sendiri. Dia tak boleh reka. Dan termasuklah perkara-perkara, mungkin ada orang yang dia tersilap faham. Habis itu kalau tak boleh reka, dia kata, banyak benda pada hari ini benda baharu yang mana tak ada pun pada zaman Nabi SAW. Dan bukan macam tu hujah dia. Setiap perkara yang dilakukan ditimbang pada neraca syarak. Dan satu-satu perkara tu dia ditimbang. Maka tengok syarak kata apa, kemudian ulama kata lagu mana. Dan tengok, timbang dengan hadis Nabi, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia perkara yang dibenarkan pada syarak, tuan-tuan, maka dia boleh untuk diamalkan. Tapi dia kena timbang dulu. Tengok Quran kata apa, hadis kata apa, kemudian tengok huraian para alim ulama. Tengok sama ada dia sesuai dengan syarak ataupun tidak. Tuan-tuan, kalau dia sesuai, boleh diamalkan, tak ada masalah. Tuan-tuan, jadi nak ceritanya apa? Agama ni dia bukan mereka-reka. Agama adalah berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mudah-mudahan tahun baru ni maka kita move on, kata orang Melayu. Kita maju di dalam agama kita. Tuan-tuan, dunia kita dah maju sangat-sangat dah. Kadang-kadang apa ni kemajuan yang kita buat kepada dunia ni sampai kepada peringkat memudaratkan kehidupan kita. Tuan-tuan, kadang-kadang dia sampai kepada peringkat memudaratkan kehidupan. Tengok macam-macam lah. Tuan-tuan, banjir kilat, kemudian apa lagi, bila sistem peparitan tak betul, tiba-tiba dia jadi naik ayak tiba-tiba. Kadang-kadang maknanya apa? Kita ni maju sangat dah berkenaan dengan keduniaan kita. Tuan-tuan, agama kita lagu mana pula? Tuan-tuan, macam mana dengan agama kita, pengamalan kita? Tuan-tuan, yang ni pun hendaklah dimajukan sama. Sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, manusia ni kerana dia maju sangat, kerana dia terlalu pakar berkenaan dunia, kalaulah kita nak tahu bagaimana satu logam, sama ada logam itu perak ataupun emas, maka cukup hanya manusia ketuk pada logam itu, daripada bunyinya, maka manusia dah boleh tahu dah sama ada dia emas ataupun perak. Tuan-tuan, nak ceritanya pakarnya manusia, dia duk dengar logam tu bunyi lagu mana, yang ni perak. Dia dengar bunyi logam tu lagu mana, hak ni emas, dia kata,
Oh, ilmu manusia sampai tara tu, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, tapi dengan urusan kita kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, kadang-kadang kita apa ni sembahyang, kita tak tahu pun benda tu tak boleh, perkara tu membatalkan sembahyang. Kadang-kadang kita tak tahu pun benda tu, ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana tu dimajukan dia, dan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf. Tuan-tuan, kita masih lagi bincang berkenaan dengan apa? Raddu al-mazalim ila ahliha, iaitu mengembalikan segala benda yang kita ambil secara zalim, hendaklah dipulangkan semula kepada ahli dia. Tuan-tuan, yang ni adalah syarat untuk seseorang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia nak dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tak buat yang ni, tuan-tuan, maka dia khawatiri kalau dosa dia tak diampun oleh Allah Ta'ala. Dan kita dah sebut sebelum ni, mana-mana orang yang dia pi kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dosa dia belum lagi terampun pada sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bagi kita ahli sunnah wal jamaah, orang ni adalah orang yang berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia dia diazab oleh Allah Ta'ala bukan kerana rupa dia. Dan bukan kerana kehidupan dia miskin. Bukan kerana dia ni ada pangkat, tak ada pangkat. Allah Ta'ala kata, kami mengazab mereka bizunubihim, ianya adalah kerana dosa yang dilakukan oleh mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi dia ada syarat dia bagi orang yang nak taubat dengan Allah. Kalau urusan dengan Allah, taubat. Dan taubat kemudian dia menyesal, maka dia dah diterima taubat dia oleh Allah Ta'ala. Dan tapi bila mana dia melibatkan manusia, ni payah ni. Dan bila mana dia melibatkan kepada urusan manusia, kalau dia ambil mana-mana hak orang lain dengan zalim, maka hendaklah dipulangkan kepada ahlinya. Kemudian kalau dia pernah kata kepada kawan ni, dia kena minta maaf daripada orang tersebut. Dan kalau dia tak mau minta maaf pun, dan dia kena buat apa? Kita dah sebut sebelum ni, kena memperbanyakkan cerita-cerita baik berkenaan dengan orang tersebut. Dan kalau sampai peringkat dia dah meninggal dunia, dan apa yang kita kena buat? Kata ulama, berikanlah sedekah, kemudian niatkan sedekah itu diletakkan di atas nama dia. Sedekahkan pahala itu kepada orang yang telah pun mati itu. Dan sampai taratus sekali. Kemudian kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dia kata, tambihatun hammah, dia kata. Maka ini merupakan satu peringatan yang penting, dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, la yakunil muslimu ala ilmin bi anna taubata min kulli dhanbin fa'alahu aw kana la yazala mutalabbisan bihi wajibatan alaihi fawran. Dia kata, hendaklah setiap orang Islam itu dia mengetahui bi anna taubata min kulli dhanbin fa'alahu aw kana la yazala mutalabbisan bihi wajibatan alaihi fawran.
Tuan-tuan, yang ni satu perkara yang perlu kita ambil perhatian sungguh-sungguh. Dia kata, hendaklah diketahui oleh semua orang Islam bahwasanya taubat daripada dosa itu, nah, dan juga apa-apa dosa yang dia telah perbuat, ataupun kalaulah dia dalam keadaan melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, wajibatan alaihi fauran, maka hendaklah dengan segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu perkara yang perlu diambil perhatian. Jangan sampai kita lalai daripada melakukan taubat kepada Allah Ta'ala. Bila satu orang dia buat dosa, ataupun dia masih lagi bergelumang dengan dosa, tuan-tuan, segera dia kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Wa kullama akhara taubah, setiap kali dia menangguh-nangguhkan taubat, dia kata, tuan-tuan, dia tangguhkan taubat, yakunu dzalika dzamban jadida, maka pada waktu itu dia akan jadi pula dosa hak yang baru, kata dia. Tuan-tuan, orang yang tak taubat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, dia punya dosa dia akan bertambah. Ni yang pertama sekali. Tuan-tuan, dosa bila dia bertambah, dia akan menyebabkan apa? Hati tu kotor. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mana-mana orang yang membiarkan hati dia tidak dibersihkan daripada dosa dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia biar. Bila dia buat dosa, dia biar. Bila dia buat dosa, dia lalai. Bila dia buat dosa, dia membiarkan hati dia dalam keadaan hitam dengan dosa. Tuan-tuan, kita dah abang kan sebelum ni. Kata Nabi SAW, man aznaba zambin sayudha'u nuktatas sauda ala qalbih. Siapa-siapa dia yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, diletakkan di dalam hati dia satu titik yang berwarna hitam, kata Nabi. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala kata, siapa-siapa dia yang membiarkan hati dia dalam keadaan dinodai dengan dosa, tuan-tuan, inilah dia hati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah. Dan tengok Allah Ta'ala kata apa? Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, bila mana mereka diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala, ataupun tidak diberikan peringatan oleh Allah Ta'ala, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Hati keras sungguh. Tuan-tuan, hati dia keras sungguh. Kita nasihat tak mau, kemudian kita teranglah lagu mana pun dia tak mau, tak terbuka hati dia untuk akhirat. Dan tuan, bila kita cerita berkenaan dengan kelebihan-kelebihan amal, dan tuan, hati dia tak terdorong nak melakukan ketaatan itu. Dan tuan, cerita pilah kat dia, syurga ni besar lagu mana, cerita pilah dekat dia, neraka ni lagu mana. Dan tuan, dia tak move on, dia tak bergerak, dia duduk dekat situ lah. Dan tuan, ni pasal apa? Imam Ibnu Katsir kata, kerana hati dia dinodai, dikotori dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu kita malas dalam beribadah. Dan sebab itu kita malas di dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW kan dia pernah berdoa dengan Allah Ta'ala, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tuan-tuan, apa dia maksud doa ni? Ya Allah, aku minta lindung daripada keluh kesah. Tuan-tuan, maknanya orang yang buat dosa, hati dia dikotori dengan kufur kepada Allah Ta'ala, keluh kesah. Tuan-tuan, dia tak tenang hati dia. Ustaz, saya tak ada apa. Dia tak semayang pun relax. Saya tak semayang. Lepas tu saya pergi buat dekat orang macam-macam. Tak ada apa. Tenang hidup saya. Malah saya rasa puas hati dengan apa yang saya dok buat. Tuan-tuan, tengok. Inilah penyakit hati. Tuan-tuan, dia tak boleh tengok orang senang. Kemudian dia berasa suka dengan maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tak perasan. Sebab itu kata Imam Fathul Musili rahimahullah ta'ala, bila mana hati itu berpenyakit, maka dia tak perasan lagi dah, dia tak tahu lagi dah yang dia sedang melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu keluh kesah. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya Allah, kami minta perlindungan daripada malas dan juga lemah tubuh badan. Tuan-tuan, rupa-rupanya orang yang malas dalam beribadat kepada Allah Ta'ala, dia malas di dalam melakukan kerja-kerja kebaikan, ada kaitan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu Nabi minta perlindungan. Ya Allah, kami minta lindung daripada lemah tubuh badan dan juga daripada sifat malas ini. Dan pasal apa? Ini perlindungan daripada dosa dengan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi minta perlindungan, ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada sifat kedekut dan juga rasa bacul, penakut. Dan rupa-rupanya orang yang buat dosa kepada Allah, dia ada rasa bakhil, kemudian dia ada sifat pengecut, dia tak berani. Dan tuan, sekalipun Allah Ta'ala dah jamin kepada dia. Dan tengok nah, apa yang disebut oleh Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, ketika mana Imam Ibn Atta'illah cerita berkenaan dengan rezeki. Tuan-tuan, rezeki ini bukan benda yang perlu diragui. Rezeki bukannya benda yang perlu untuk kita ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ianya adalah perkara yang telah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia perkara yang telah pun dijamin. Maka kata Imam Ibn Atta'illah, yang perlu diberikan perhatian sekarang ni apa dia? Berkenaan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ni yang perlu diberikan perhatian. Bukannya kita ragu dengan apa ada benda yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Dan tapi manusia tengok. Nah, sebab itu ada satu orang dia sebut. Ada satu orang dia sebut. Gajah, dia kata gajah. Gajah ni makan banyak. Gajah ni makan cukup banyak. Tuan-tuan tengoklah dia punya saiz badan dia. Memang tubuh badan dia besar. Tuan-tuan makan pun banyak. Makan banyak. Tuan-tuan bila dia makan banyak, maka dia kena cari banyak lah. Maka dia cari untuk dia makan banyak ni. Tapi gajah, kata salah satu daripada hukamak ni. Tuan-tuan, tetapi gajah ni bila sampai pada waktu tidur, maka dia tidur. Bila sampai waktu untuk dia berehat, maka dia berehat. Tetapi dia kata, kamu manusia nak cari makan ni sepiringnya. Tuan-tuan, kita nak cari makan ni sepinggana. Sampai tak tidur, dia kata. Masya Allah. Punya, tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, jadi kata Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, rezeki bukan benda yang perlu dirisaukan, kerana ianya adalah benda yang telah dijamin
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang perlu menjadi kerisauan kita adalah berkenaan dengan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Tuan-tuan, yang tu tidak ada jaminan daripada Allah taala. Yang tu tak ada jaminan. Ada orang yang dia beramal, amal dia tak diterima oleh Allah taala. Ada orang yang beramal sikit, dia dibalas banyak oleh Allah taala. Dan tuan, ada orang yang kufur sepanjang hidup dia, tapi di akhir-akhir kehidupan dia, dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, jadi ulama kata, yang ni perkara yang perlu dirisaukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masya-Allah. Dan tuan, jadi kita kena risau keadaan dosa yang melekat pada hati kita. Maka Nabi sebut lagi, orang yang berdosa kepada Allah Ta'ala ni, wa na'u dhubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan kami minta perlindungan daripada hutang, daripada dibelit oleh hutang. Dan tak pasal apa orang yang berdosa ni, dia akan dibelit oleh hutang kepada dia. Dan tuan, ini adalah kerana hawa nafsu dia yang tidak pernah berasa cukup dengan apa yang ada. Dan dia tak pernah rasa cukup. Kereta ada sebiji dah, kemudian motor pun ada satu dah, ataupun kereta dah ada 2 biji dah, kemudian motor ada 2 dah. Dan tuan, tapi oleh kerana dengan hawa nafsu dia ndak dan ndak lagi, sampai kepada peringkat di luar daripada jangkaan perbelanjaan dia, menyebabkan dia apa? Terbelit dengan hutang, dia terbelit dengan hawa nafsu dia. Ni orang yang berdosa kepada Allah, tidak pernah rasa puas dengan apa yang ada pada sisi dia. Kemudian kata Nabi, wa qahrir rijal, dan nanti dia akan dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia akan dikuasai kehidupan dia di bawah naungan oleh orang-orang yang zalim, oleh musuh-musuh yang membenci dia. Dan tuan, ni pasal apa? Kerana dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana tu kata pengarang kepada kitab ni, hendaklah diketahui oleh semua orang Muslim bahawasanya taubat daripada segala dosa itu, ataupun dia dibelenggu oleh dosa, wajibatan alaihi fauran, segera hendaklah dia melakukan taubat pada Allah. Kalau tidak, wa kullama akhara taubah yakuna zalika dzamban jadida, kalaulah dia mengkemudiankan taubat kepada Allah Ta'ala, maka akan berlaku pula dosa yang baru pada diri dia. Dan bila banyak dosa kepada dia, maka banyaklah kelamnya. Dan bila banyak kelam, maka dia sukar untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ni kita baca perhabis ya. Yang ni kita perhabis ya. Yang ni yang bawah ni dia mudah ya. Dia buat kesimpulan. Maka dia kata az-zunub al-kaba'ir. Ada nak terang kat kita, apakah dia dosa besar dan apakah dia dosa hak yang kecil, bagi mengakhiri tajuk berkenaan dengan raddul madzalim ila ahliha. Dia kata az-dzunubul kaba'ir, dosa-dosa besar itu adalah hiyallati warada fiha ijabul haddi kazina. Dia kata, tuan-tuan, dosa besar ni apabila seseorang itu diwajibkan dikenakan had kepada dia. Tuan-tuan, bila mana dia dikenakan had ataupun hudud ke atas dia, tuan-tuan, maka dosa itu adalah dosa besar kepada Allah Ta'ala. Kazina, seperti mana orang yang berzina. Tuan-tuan, zina adalah dosa besar kepada Allah Ta'ala. Kerana tu bagi orang-orang yang berzina, had atas dia. Tuan-tuan, dia dikenakan hukum had ke atas dia, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw warada fiha
wa'idun bil adzabin nar wa nahwiha, ataupun bila mana dia melakukan dosa itu maka dia mendapatkan janji dengan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana satu-satu dosa itu dia dijanjikan dengan neraka. Contohnya orang yang minum arak misalnya dijanjikan dalam neraka Allah Taala. Nabi sebut, setiap orang yang terlibat dengan arak itu semuanya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana Allah Taala sebut dosa ni masuk neraka, maka itu menunjukkan dosa itu adalah dosa besar dengan Allah Taala. Tuan-tuan, macam arak tadilah, siapa yang perah, siapa yang bawa, sesiapa yang minum, sesiapa yang promosi, dan semuanya itu ada saham dengan arak itu, kata Nabi SAW. Baik, kemudian dia kata, awarada wasfun fa'iluha bil fisqi bin nassil qur'ani, ataupun orang yang melakukan dosa itu dia disifatkan sebagai orang yang fasik berdasarkan kepada nas Al-Quranul Karim. Dan bila dia buat akan dosa tersebut, maka dia dianggap sebagai orang yang fasik. Dan maka itu menunjukkan dosa itu adalah dosa besar kepada Allah Ta'ala. Wa minas sunnah aw warada al-la'an li fa'iliha kasariqah, dia kata. Ataupun orang yang melakukan dosa itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka itu menunjukkan apa? Dosa itu adalah dosa besar kepada Allah Taala. Dan jadi dosa besar ni dia punya tanda dia apa dia? Satu, bila mana dia dikenakan hukum had hudud oleh Allah Taala. Kemudian bila dia buat dosa tu, dia dijanjikan dengan apa? Neraka Allah Taala. Bila dia buat dosa itu, dia disifatkan sebagai orang yang fasik. Ini tanda, tuan-tuan, dosa-dosa ni besar. Dan kalaulah dosa yang dia buat itu mendapat laknat daripada Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahawasanya perbuatan itu adalah dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kita elakkanlah mana-mana dosa yang ada benar-benar tadi tu, kan? Kena had, kemudian dijanjikan dengan neraka, kemudian dipanggil dia sebagai orang fasik, kemudian dia dilaknat. Tuan-tuan, jenis dosa-dosa yang macam ni jauhkan. Pasal apa? Dia menunjukkan dosa itu besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata, waz-dzunubus saghair, manakala dosa-dosa kecil pula, fahiya ma lam takun fil madhkuri a'la. Dosa-dosa kecil adalah sebagaimana yang dinyatakan di atas tadi. Dan maknanya yang sebelum ni yang kita sebut, itu adalah termasuk di dalam dosa-dosa kecil. Dan yang ni minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan tapi walaupun dia dosa kecil, walaupun dia dosa halus, ya, dan ada orang yang dia, dan kita dua perkara. Satu perkara kebaikan, dia akan kata apa? Yang ni pahala besar kita kena buat. Satu lagi ni pahala kecil ya. Yang ni sunat je, yang ni tak perlulah kita nak ambil berat sangat ni kita dengan kebaikan. Dan satu lagi dosa. Dosa ni besar, yang ni kita kena jauhkan diri kita. Manakala yang ni dosa kecil ya, tak apa, dosa kecil biasa. Dan boleh tak kita nak anggap biasa terhadap dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Dan tengok apa dia kata, wa'lam ayyuhal muslimu, dia kata, ketahuilah wahai orang-orang muslim sekalian, dia kata, annal ma'siyatas saghirah, dia kata,
bahwasanya maksiat kecil ataupun dosa kecil qad tanqalibu ila kabiratin, kadang-kadang dia akan boleh berubah menjadi dosa yang besar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang dosa besar tadi dah tentu besar dah. Dah tentu dia dosa besar. Tuan-tuan, ni dosa kecil ni. Ada orang dia beranggapan tak apa lah, dosa kecil ni kita Allah minta ampun dengan Tuhan, Tuhan akan ampun. Tuan-tuan tengok dia kata apa? Qad tanqalibu ila kabiratin, kadang-kadang dia boleh jadi dosa yang besar. Tuan-tuan, macam mana dia boleh jadi dosa besar ni? Bil israri alaiha, bila mana dosa itu dilakukan dalam keadaan berterusan. Tuan-tuan, berterusan dia dalam keadaan melakukan dosa-dosa kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita dengan dosa ni tak boleh nak buat main. Tuan-tuan, dosa ni kita tak boleh nak tengok dia satu benda yang kecil. Kerana tu ulama kata, orang yang arif billah, dia melihat dosa sebagaimana gunung yang akan menghempap kepala dia. Tuan-tuan, ni orang yang kenal kepada Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang hatinya bekarat, bagi orang yang hatinya diselaputi dengan dosa kepada Allah, dia melihat dosa sebagaimana lalat yang hinggap di atas batang hidung dia. Bila mana dia tepih macam tu, maka lalat itu pun akan pi daripada hidung dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia bermudah-mudah dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kita kena ambil perhatian benar ni. Dia kata apa? Qad tanqalibu ila kabiratin, kadang-kadang dosa itu dia jadi besar. Bil israri alaiha, bila mana dia senantiasa dengan dosa yang kecil itu. Wattahawunu, dan juga dia sambil lewat. Tuan-tuan, maknanya dia tak fikir apa dah, ni dosa kecil lah, tak ada apa, dia kata. Tuan-tuan, dia boleh bertukar menjadi dosa besar kepada Allah. Wal farahu, dan ketika mana dia suka pula dengan dosa itu. Dan pada dia kecil lah tak apa, lagipun benda ni seronok. Tuan-tuan, dia akan jadi dosa besar. Pasal apa? Dia suka dengan dosa itu. Dan yang terakhir dia kata apa? Wal iftikharu biha, dan ketika mana dia berbangga dengan dosa kecil yang dia lakukan, maka pada waktu itu dosa kecil dia bukan dosa kecil lagi dah. Dia menjadi dosa yang amat besar pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi kesimpulannya apa? Bila kata dosa ni, dia tak boleh untuk kita ada kompromi dan juga tolak ansur dengan dosa. Jadi oleh kerana itu bab ini diangkat oleh pengarang kitab ni. Bab berkenaan dengan taubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita insan yang selalu melakukan dosa kepada dia. Dan tak ada orang pun yang tak melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Kerana itu kata Nabi, kullu bani adama al-khatta', setiap daripada anak Adam pasti ada melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, tawwabun, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka kerana itu tajuk ni diangkat, ditulis oleh pengarang kitab ni. Dia satu benda yang cukup penting. Pasal apa? Kerana nak bersihkan hati bukannya kita pitelan. Kan? Bukan kita pitelan sabun. Tuan-tuan, bukannya kita telan kelorok. Yang tu bukan setakat hati bersih. Dengan kita sekali bersih ni. Kan? Tuan-tuan, jadi nak bersihkan hati tu dengan apa? Taubah ilallah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, mudah-mudahan
dengan mencukupi seluruh daripada syarat-syarat taubat yang telah pun kita bincangkan ini. Mudah-mudahan segala taubat-taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan beruntunglah bagi orang yang taubat dia diterima oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Dan maknanya dia balik rumah, dia buka pintu, dia diterima masuk dalam rumah itu. Tidak sebagaimana orang yang bila dia nak balik rumah, ketuk-ketuk pintu tak buka. Ketuk-ketuk pintu tak buka, tiba-tiba tidur dekat mana? Dekat tempat parking kereta. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya dia balik tu tadi tak diterima. Tuan-tuan, jadi orang yang diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Umpamanya begitu. Dia balik dalam keadaan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup dulu setakat tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pula pada rukun yang ketujuh, iaitulah asyukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.